Okey. Alright. Okey. Hari ini perbincangan kita adalah berkaitan branding versus marketing. Okey. So hari ini kita ada dekat Riding high when I was king. I played at the heart and The Root Cutting Puteri Aba ni? Puteri Iskandar Puteri. Tak tahu lah, lebih kurang aku sebab sama je kan bunyi dia kan semua. Boleh tengok Berdekatan orang main lah, go-kart. berdekatan. Boleh tengok ramai go-kart walaupun korang tak nampak tapi kita orang nampak. Okay lah. Jangan nak tanya I dulu. Tak lah, kita tanya semua lah. Kita tanya Okay. semua Tanya semua. Apa yang korang tahu tentang branding and marketing? Pada fahaman korang lah. Apa yang korang faham tentang branding dengan marketing? Kalau for me, dari segi I yang selalu jumpa klien ke apa ke, I akan cakap kat dia orang, branding is about untuk orang kenal dia tu siapa, dia jual apa, kalau dia berniaga lah. Jadi dia apa, corporate branding or personal branding. Tapi kalau marketing ni just buat ads untuk orang kenal produk you apa, servis you apa, but kena continuously. For me lah, for my kefahaman secara singkat secara singkat kau panjang je susah pula kan. Okay, go Hana. Ui, macam itu je. Okay, so maksudnya kira branding ni apa yang orang kenal dia lah. Dia kenal sebagai apa? Yes. Maksudnya Dia branding. kenal nama, contohlah dia buka bisnes apa-apa ke, kan orang kenal dia punya bisnes tu apa, brand dia tu apa. Yang kalau marketing? Marketing tu just ads. Apa-apa je yang dia buat. Contoh macam CNY ke apa ke kan. Dia buat lah advertisement CNY punya tu. Marketing ni benda recurring lah. Dia kena buat. Ya, kondisi for me lah. Then apa beza marketing dengan branding ni? Sebab kira kalau kita tanya if you nak buat branding, I think you still kena buat marketing. Of course lah, I tak cakap. Okay, dia macam ni, biasa je. Ni soalan yang selalu dapat daripada klien lah. Kenapa I nak kena buat branding kalau I dah, bisnes I dah lama dah, apa I nak buat branding nanti? Buat je lah marketing. Masalahnya no, aku tak kenal kau apa. Brand kau aku tak pernah kenal. So kat situ, I nampak lah different dia macam okay. Even you dah buat bisnes lama, tapi still orang tak kenal awak apa. Tak kenal lagi awak tu jual apa, awak tu siapa. Okay, I know sometimes dia punya founder ke apa, dia tak nak dikenali tau. But dia biasa pakai fun phrase, faham tak? Orang lain tu jadi dia orang punya duka ke apa. That's branding lah for me. Marketing tu macam ni lah, you buat ads, you nak buat content hari-hari, macam nak biar orang alert sentiasa bila lalu dekat media sosial ke mana je, dia punya ads sentiasa ada, orang akan selalu nampak dia punya business service tu keluar. For me lah. Sebab macam kalau orang macam dia cakap McDonald tu ada ni marketing dia keluar, ads dia keluar je. Memanglah sebab you tak tahu branding tu berapa lama dulu dah nak naikkan nama tu. So now dia just untuk make sure consumer tu sentiasa ingat dekat dia. That's why dia buat marketing. Untuk selalu nampak macam burger tu orang tu new kan. Tapi orang bukan terus nampak je direct dia nak pergi beli. Tak, dia nanti. Faham tak? Itu maksud marketing. Orang continuously ingat you dekat dia orang punya mind. Unconscious mind. Tiba. Yelah, for me lah dulu sebelum boycott ni, nampak french ni aku macam McDonald lah, aku McDonald french fries. Tu marketing. Branding lain tak? Okay lah, apa yang nak rasa lah. Apa yang nak faham tentang branding dan juga marketing je lah. As talent manager ataupun as talent sendiri, of course, you pun ada sedikit sebanyak tentang branding, marketing kan. Of course lah, you tahu kan, takkan tak tahu. Okay. Tak buka tak payah macam host TV sangat, tak payah. Kita bukan buat rancangan TV, tak payah. Dia karakter. Oi. Terus keluar karakter dia. Okay. To me, the marketing is how you show your market. You punya barang lah, you punya produk.
Ia merangkumi you punya produk, you punya price, you punya location, place dengan you punya promotion. That is marketing. So, ia merangkumi 4 aspek tu. Branding tu pula pun penting dalam marketing tu. So, tak guna kalau you ada market, you buat marketing tapi you tak buat branding. Branding tu pula merangkumi brand, design, logo, vision, mission. Lepas tu, Dia siapa lah. yes betul. Both character memang complete each other lah, memang important lah. Lepas tu, it's how you communicate. Lepas tu, you advertising. So kalau you as a talent kan, sorry but kalau you as a talent, macam mana orang panggil apa? KOL. KOL lah, right? KOL you, okay, macam mana kalau ada satu company tu nak approach you? Kalau company tu nak approach I untuk review produk dia, I akan tengok dia orang punya company social media page. So I tengok dia orang tak ada pun buat branding dia orang tak ada pun brandkan dia orang punya company. So macam mana dia orang nak influence ataupun macam mana dia orang nak yakinkan I yang company dia orang tu, agensi dia orang tu legit. Sebab dia orang pun tak ada buat posting, dia orang pun tak ada buat branding pasal company dia. So I akan macam fikir 2-3 kali lah nak accept campaign dia tu ataupun tak. So that's why marketing and branding is important. Okay lah, memang kita tak nafikan bahawa benda tu penting. Tapi lah, kita tadi cakap kan, dia nak ada influence pada orang kan. Okay, dia nak ada influence pada orang tu, it's a keyword of influence. Mana yang lebih penting lah pada dia? Sebab you of course, you tadi cakap you tengok klien, klien tu nak bagi job ke apa kan, you still akan tengok. So you tengok based on apa? Based on marketing ataupun you tengok based on brand dia sendiri? Macam manakah jenis marketing dan macam jenis branding yang akan menyebabkan you trust? Actually kalau branding dia kau tapi produk dia tak bagus pun tak guna juga. Sama juga kalau produk dia bagus tapi dia tak buat branding pun tak guna juga sebab orang tak tahu dia punya produk. So memang dua-dua memang penting memainkan peranan dalam membina sebuah bisnes. Tak kisahlah bisnes dari segi apa So kiranya nanti you macam benda tu puas-puas lah dekat you. Ya betul. Sebab kita tak kenal dia punya produk. Kita nak kena tahu apa ingredients dia, itu masuk dalam marketing juga. Apa produk dia made in mana. Siapa founder dia. Semua tu marketing. Oh, siapa founder dia? Yes. Of course lah aku tahu. Dia check. Kita kena tahu. Founder tu macam founder dia tu influencer ke, founder dia artis ke. Benda tu semua Buatnya memainkan founder peranan. tu Tak kenal you kau. payment tak dapat. Yes. Kita tak tahu siapa. Payment yang penting kan? Kita tak tahu Payment yang siapa. penting tu, payment pula tak dapat kan. Aduh. Kita dah Tak buat guna. beri, payment tak masuk kan. Yes, Kita yes tu. saja. Okay, cerita tu jangan masuk sini. Ada macam tu lah. So, as media, okay lah, kalau tiba-tiba klien datang, as media, klien cakap, okay, I nak buat marketing. Adakah you tak akan terus suggest on content apa nak buat, macam ni apa semua. Macam ni you nak definekan sesebuah content tu ataupun sebuah bahan tu ke arah hanya marketing untuk sales ataupun ke arah branding. So, ialah kita dah define kan bahawa benda tu memang berbeza. Tapi, Okay. Dia first I pun kira juga tak. Either you just dia nak marketing. Ambil je lah duit dia. Dah lah tak lah. ramai buat macam tu lah. You buat macam tu ke? Tak apa-apa, kita kena tahu lah. Kita kena jelas dengan dia punya identiti lah. Identiti brand tu lah. So bila kita tahu identiti brand tu, barulah kita tahu maksudnya siapa target market dia, apa servis yang dia buat, apa produk dia. So kalau kira macam aku as media nak promote, nak buat marketing untuk dia, bila aku tak tahu, then macam mana marketing aku nak sampai tau dekat target market dia. So penting lah untuk aku tahu dengan jelas apa dia punya brand. So bila aku dah tahu benda tu, baru aku tahu marketing yang aku buat ni nak tuju dekat siapa. Macam tu lah.
this content yang dikeluarkan tu adalah untuk apa lah. Yes, konten yang dikeluarkan untuk siapa? Kalau dia jual macam ubat kuat, takkanlah nak jual kat perempuan Target pula perempuan kan? Yes, boleh jual tapi berapa persen? Untuk closing tu lah. Persen je Closing perempuan rate. nak belikan Tak, untuk itu husband contoh dia. yang aku boleh lebih jelas Tak, lah. aku Kenapa bayangkan tiba-tiba keluar yang itu dulu? Tak, itu contoh yang paling jelas lah. Yang tadi member Untuk bagi view. Medi. Tak mungkin sebab Kentang. tak mungkin sebab target market kita viewer ni. Oh, okey. Yang dari kampung-kampung punya kan. Kita tak tahu tapi Kenapa? tak. Tapi macam tu lah. So mungkin ada persen yang untuk perempuan beli untuk dia punya husband apa semua, tapi persen tu kurang. Very low Dan lah. kita kena target yang betul-betul target market kita lah macam tu. Okay, so macam mana kalau pula yang you nak mau ke branding macam tadi lah. Kalau setakat market tu for you latak lah, buat je lah. Tu yang nanti ada isu apa, marketing sampah, marketing yang nak orang kecam apa semua. Okay, aku nak tanya, is that good for branding or not? Marketing sampah. Yang macam semua orang kecam, ujung-ujung bukan saman juga. Dia ni bagi aku lah, dia bagus untuk orang ingat, tapi untuk orang beli dalam jangka masa panjang, aku rasa benda tu kurang lah. Dia ikut orang lah, maksudnya kalau macam mana nak bagi contoh? Ada contoh lah marketing sampah. Tak lah. Tak payahlah. Aduh. Tapi for me lah, kalau I tengok lah kan, I akan macam, asal brand dia dah cantik, dah okey, tapi dia punya marketing macam tu. So actually it's going to give you your brand. Dia okey, aku jawab dulu lah. Dia boleh jadi bagus, dia boleh jadi tak bagus. Kenapa dia kalau dia sebenarnya tak bagus lah asalnya, tapi benda tu dia boleh Encounter. boleh counter balik benda tu. Bila dia dah buat marketing sampah, dia counter dengan benda yang orang akan ingat juga apa yang dia buat benda baik tu. Okay, saya masuk in this topic kan, kalau nak cerita pasal marketing sampah. Okay, saya memang ada pengalaman dalam orang yang buat marketing sampah. Siapa tu? Sebut. Okay, saya memang ada pengalaman dalam orang yang biasa buat marketing sampah. So, Dia boleh buat contoh tak marketing sampah tu? tak payah. Boleh Kalau buat buat tak? satu Kau- Malaysia kau- kenal. Kalau aku ingat balik kau. Okey lah. Kalau nak tengok kat channel saya lah. Yang ni channel ni public. Apa channel awak Ya, yang tak, perfect? sama. Gerai. So, dia bukan kata tak boleh, but for a brand lah, kalau you nak tengok if you nak go fast, very easy lah. Buat marketing sampah, then you boleh jual produk, settle, boleh jual. But, okay, you bagi tahu brand mana yang boleh sustain for 10, 20, 30 and 50 years dengan buat marketing sampah. Yes. Tak ada a single brand pun yang boleh buat macam tu. Betul. Not even a single brand. Kalau setakat kau nak kaya sekarang, banyak produk sekarang yang muncul, dah kaya, buat marketing sampah, Oh, dia settle. sekejap je. Lepas tu, We don't know yes, lagi nak dapatkan dah. viewer, it's very easy. But untuk you dapatkan the real market yang brand you jaga. That's why people very take care of dia punya brand tau. Untuk nak jaga brand ni, it's not something yang easy. Untuk marketing, very easy. Marketing is simple job. Dia banyak cara. Tapi nak jaga brand, untuk make sure orang nampak brand you ni sebagai apa, dan orang nampak benda tu dijaga, dan benda tu susah. betul lah, macam kalau you punya brand tu target tu nak nampak luxury, nak nampak premium. Betul. Tapi kau punya content tu sampah. Dia Marketing dah tak tu kena. ui, Dia dah tak kena. lari lah. You pernah tengok ke LV pergi buat, ataupun you pernah tengok brand-brand besar lah. You tengok brand-brand besar, brand-brand yang mewah, dia buat marketing yang pakai sabar, marketing yang tak sepatutnya diorang buat kan, yang viewer diorang tinggi semata-mata untuk benda tu je. Tak, diorang cari satu marketing yang unik and besar. That's all. Oh, macam, okay sorry, I rasa boleh kot sebab benda ni dah viral. Betul orang tahu. Tahu tak? Diorang ada buat iklan for, I tak sure iklan apa, for dia punya marketing kot, for dia punya farmasi tu lah, right?
dia gunakan like Indian macam kononnya yang jaga counter dia punya kerja tu Indian, tapi it's not Indian, it's actually a Chinese guy. And then orang ada beli barang apa semua, dia kan ada apa nama dia, I lupa nama dia. And then dia pergi pakai marker CBS, dia pakai marker warna merah di situ, lepas tu dia ambil barang tu scan macam gitu. Like that's racist, itu bad marketing. Seriously, sebab ni orang tahu situ you dah ada brand tapi you punya marketing I tak tahu nak tak buat racist ke apa ke. Kalau Sensikan. kalau dia punya tu macam tak nice lah, sebab jujur minta maaf. Okay, dia macam ni. Memang buat macam tu. But that's why if you nak jaga brand, content yang you nak keluarkan adalah benda yang penting untuk you filter. So as a big brand lah, kalau kita tengok dia akan ada setiap benda yang dia nak keluarkan tu dia akan tengok. Even produk yang nak keluarkan pun dia ada QC. Sama juga dengan content. Apa news yang dia nak sampaikan pun dia akan jaga. So benda tu yang ramai orang tak ada tahu. Sibuk nak keluar konten, Belajar, kita pergi belajar buat konten. Founder kan, belajar buat konten. So bila founder ni belajar buat konten, dia pun macam okey lah, buatlah konten. Apa pun cara untuk keluarkan konten. Tapi bila dah keluar konten, bila dah keluar konten tu pula yang tak kena. Mungkin kita nampak benda tu je seronok. Pada kita is a fun thing lah. Pada kita benda tu mungkin bergurau. Tapi untuk sesebuah brand keluarkan benda yang macam gitu, sometimes it's not a good marketing lah. You boleh naik, tapi brand ni tak dapat trust kepada orang yang betul-betul orang trust. Jadi brand ni yang professional, brand ni adalah brand besar. So it's different story. You boleh cakap kalau you nak buat marketing, nak dapat viewer tinggi apa semua kan. You buat marketing bodoh, settle. Marketing view tinggi. Kan? Joget apa semua senang. View tinggi. Tapi mostly lah, biasalah yang orang yang ajar cikgu-cikgu yang ajar orang buat bisnes ni, buat konten, buat marketing. Tapi tak tahu bagi kakak tak ajar buat marketing apa yang okey. Based on your brand, takkanlah dia ajar kau suruh buat konten buruk-buruk kan. Sebab nanti yang rugi, yang nama terflag dengan tiny tu awak punya brand, bukan dia. Dia just cakap dia jual value kat awak. So tu agak risau. So tolong, that's why biasanya I akan tu gunanya bila I jumpa klien, I akan tanya from A to Z everything. How previously dia punya branding dia buat macam mana apa semua, pernah buat ke tak. Lepas tu kalau dia ada contoh previously dia pernah buat advertise dia apa-apa marketing dia, I pun akan tengok juga macam mana. So I dah tahu selok belok at least macam mana. Kalau ada I nampak loophole yang macam we can improve this, and then I akan bagi advice lagi dekat dia lah, how we can do lah, like that. Warna how? Yelah, sometimes brand ni dia nak, okay, aku nak content macam ni juga. I need this kind of content. Ataupun sometimes ada brand yang tak kisahlah, dah pandai lah. Kalau dia nak juga sesuatu perkara tu and kita rasa macam tak sesuai, kita bagi tahulah dia apa pros and cons dia. Apa yang tak okey lah, apa yang akan Yelah, pengalaman consequences. juga. Pengalaman juga. Pasal branding Macam dia Tak lah, suruh you dia buat suruh buat konten yang pada you, benda tu tak sepatutnya. Contoh konten macam mana tak bagi I buat contohlah dia ada bagi spesifik, dia akan bagi instruction kat you, right? Yes, betul-betul. I sebagai KOL tu, marketing digital punya company, diorang akan bagi satu guidelines lah, direction macam mana kita kena buat sesuatu video tu, sesuatu konten kan. So ada yang macam, so far I receive semua okey lah. Cuma kalau tak okey tu, Pada tu kawan you ke, ataupun ada talent yang you kenal, Yang macam tak boleh nak ikut guideline ke, ataupun ada je mungkin yang terlampau reveal dia punya body parts kan ada TikTok ni Benda-benda sensitif dalam lah. social media platform kan ada setengah yang ada dia punya rules ada dia punya regulation. apa kita panggil tu TNC, Terms and Condition. maybe lah TNC dengan rules and regulation dia kan. Tak boleh terlampau reveal, tak boleh terlampau, tak boleh bagi tahu price dekat video. Tak boleh Ada setengah social media platform tak boleh bagi tahu.
So nanti kita kena bagi tahulah apa consequences dia. Mungkin video tak ada views ataupun kena ban ataupun sound kena remove. Macam tu lah, something like that. So macam mana kita nak buat branding kalau video tu pun tak perform well? So you advise kan untuk Actually branding hashtag also main peranan sebenarnya. Hashtag sound, background music, lepas tu korang punya title macam tu lah. like that. So kalau you advise dekat founder kat sana yang nak buat brand or marketing dia tu, do you advise dia orang letak rules regulation sendiri ke macam mana? Ke ataupun yang macam you lagi prefer I orang tu sebagai buat talent memang diorang yang bagi direction ke I. Bukan I yang boleh choose untuk I nak buat ni macam ni, bukan I. Itu daripada agensi sendiri. Agensi yang approach I. Macam tu lah. Tapi if I nak buat business, of course lah I study dulu apa yang boleh, apa yang tak boleh kan. And of course lah I cari agensi yang dipercayai ramai. And I tengok dia punya result macam mana, I tengok dia punya testimoni macam mana. Lepas tu, I tengoklah siapa-siapa yang kerja di belakang takbir tu. Ada ke yang suruh you buat? Previously you dapat apa-apa daripada bisnes lain ke kan yang suruh you review orang punya tu kan tak okey ataupun suruh bagi tu tak spesifik ke ataupun tak clear. Lepas tu kalau yang suruh you free tak kisah je macam tu ada ke? Adalah last time ada satu produk ni dia nak suruh I jadi ambassador, jadi dia orang punya duta, tapi dia orang tak nak tolong I untuk buat advertising, branding. So semua dia orang letak harapan tu dekat I. Buat 100%. I sebagai duta, so kenapa I nak kena buat semua benda tu kan? Dah jadi macam I think dia orang kena ada dia orang punya marketing people sendiri. Bukannya I yang kena sediakan. So benda tu tak perform lah sebab I seorang yang kena buat. I lah yang dia blame you lah. not really sebab dia tak boleh blame I sebab I seorang-seorang. Dia sepatutnya kena hire someone yang ni lah, professional dalam bidang tu. Sorry lah, biasa yang I jumpa macam ni, dia jenis yang dia nak mudah, dia nak jimat, kononnya dia buat macam tu je. Yes. Tak boleh guys. Kena cari orang yang memang dalam bidang tu. I bukan dalam bidang tu. I boleh, tapi kalau dalam team. Tapi I bukan dalam bidang tu, you nak suruh I buat seorang tak boleh lah. Something like that. So itulah. Bekerja dalam team pun penting juga, main peranan juga dalam sesebuah business. Tak kisahlah business apa. Agensi ke, apa-apa industri ke, property ke. Tiba mention property kan? Property ke, business ke, Akses ke property ke. servis ke, property ke. Property ke nombor 1. Macam betul. Sama macam kromboloni dengan kek tapak kuda tu kan? Korang rasa kalau diorang tak buat advertising, kalau diorang tak buat branding, korang rasa viral ke benda tu? Tak viral. Sebab tak viral lah. Kita nak beli kromboloni, kek tapak kuda. So orang buat pelbagai variasi. Maksudnya, yelah, yang jual kromboloni ramai. Kalau macam kita tengok kan, yang jual kromboloni What ramai. is your uniqueness? Itu yang David dan tiba kita scam. Betul. Beli kuih tapak. Kek tapak kuda. Kek tapak kuda. Dapat kapan balik. Tapi yang dapat kek tapak kucing. Kecil je. Lepas tu beli komboloni, ujung-ujung dapatnya pau. Risau. Tak dapat pau, dapat ni, hujan naik. Tak, yang orang di sana tu dia kena nombok. So sebab tu orang yang beli kek tapak kuda kat TikTok ni dia nak tahu brand apa yang orang beli. Brand Ustaz Maksud ke, dia Sebab brand branding ni Azra semua ke. penting. Sebab Macam dia yang- bukan sekadar bagi orang nampak tau. Orang Yeah. nampak memang ramai je. Macam Orang yang beli dia ramai nampak. Macam yang Hana nak tu ada satu brand kek. Tapi Hana tengok marketing dia dah TikTok kan. Bukan main lagi dekat social media. Wow, viral ni, kena pergi ni. Kedai dia tulis open ni, kena pergi ni.
Sekejap lagi sampai sana. Tak bolehlah Kak, apa? Kena order Kena order Kena online. order online saja. Kat advertise kau, kat marketing So, kau. benda tu dah menyusahkan customer you sebenarnya. Dia lebih Why masalah not you personal just dia orang. inform dalam social media you. Tak lah, benda tu is a customer feedback. Ya. It's a customer feedback. Beratur tau, benda tu beratur, bukan tak beratur. Ramai gila orang. Lepas tu, okay, kenapa you punya staff ada je yang cakap, okay, siapa lagi yang nak tu semua. Kenapa tak ada yang cakap, okay, nak cover ni, kenapa kita order online? Tapi dekat you punya yang you marketingkan, you advertisekan tu, tak pun cakap kena order online. You Ya. cakap boleh je directly pergi ke kedai, anda beli dekat kedai. Tu dah salah tu, you tak tahu berapa ramai yang datang So, pergi kedai. so dari situ marketing dia kita dah nampak dah dia nak orang datang kedai dia. Dia just buat Bukan fake orang marketing je nak- lah. Bukan orang nak beli kromboloni tu. Maksudnya datang kedai dia bukan untuk makan kromboloni, Yeah. makan benda lain. Dia macam jadikan kromboloni tu just tarikan je. So bila tak ada orang Sebab akan benda macam tu viral. dah sampai kan That's order a kopi good tu. actually that's a good marketing for you. But it's a bad branding. Bad branding for you. Orang nanti dalam macam tak nak ah. Tak percayalah dia ni tipu lah. Sebab Good marketing, Dia fake bad branding. bad branding. Yes. Sebab sekarang ni memang senang cerita kalau nak cerita pasal good marketing, bad branding memang ramai. Ramai sangat. It's all about marketing. And benda tu mudah Yes, nak buat. marketing tujuan dia lah untuk apa? Untuk orang nampak. Banyak je marketing yang memang orang nampak. Tapi brand ni jadi buruk. That's why kau boleh naik sekejap dan kau boleh Lepas tu jatuh. kau hilang. Lepas tu kan nak cakap, Melayu nak jatuhkan Melayu. ni Tak, nak it's not jatuhkan about Melayu, ni. nak jatuhkan No, Melayu. it's not that. You punya cara untuk The way you build brand ni tu salah. So that's why you nak buat marketing, jangan sekadar fikir untuk nak viral, nak famous. Andai kata you tak ready untuk viral pun, you akan datangkan brand yang buruk untuk nama you. Sama je. So sebelum ni memang ada satu kedai viral lah, makanan lobster kot. Okay. Lobster. Memang famous. Dah naik. Kau macam tak tahu je ke tahu? Okay. Korang tak tahu kan cerita ni? Tak tahu lah. Sebenarnya cerita kot. Aku tahulah. So brand tu sangat famous lah. Memang terkenal lah. Before that dia senyap tau. Dia tak ada bunyi. Tahu-tahu bila dia buat marketing viral. Dah viral, datang case dia pula Okay. first lambat. Okay. Dah lah lambat. Rasa pula dah tak sama. Okay. And then bad. Dia punya service sangat bad. So apa? Sebab dia tak cukup staff. So bila you nak viral ataupun bila you nak buat marketing, you dah tahu dah ni. Memanglah kita nak cakap viral ni kita tak boleh nak jangka, betul? But bila you nak buat marketing, you nak besarkan benda tu, Always ready lah. of course you kena ready. You dah boleh target dah. You nak pergi berapa jauh, nak pergi tu berapa besar. Then you boleh kawal benda tu. Kalau you tak ready untuk viral, tak ready untuk marketing yang you sendiri nak buat, you dah invest duit ni. Then untuk dia akan marketing. stop kat situ je lah. Dia akan stop kat situ lah. So apa dia dah bagi bad review dekat you. You boleh nak cover balik, boleh cover balik. It's not a problem. Tapi susah. Faham tak? Dia tak macam masa first yang Yeah. kau viral. First kau dah tipu orang. Bukanlah tipu, tapi maksudnya first orang dah kena. Orang rasa tertipu lah. Ya. kalau I lah sekali pergi mampus kau dah tak boleh lagi lah. Yeah. Mantap lah. Same as the case of kromboloni. Oh, dah. Orang sanggup pergi tempat lain. Orang sanggup pergi tempat lain. If kita dah tahu tempat tu, it's not. Dah, sebab bukan dia seorang yang jual. Bukan dia seorang yang jual. Betul? Just because of dia buat marketing je. Betul. Okay, so sama juga macam certain brand dekat luar negara. Okay, brand ni memang famous and kita tahu ini pun. So dia jadi bad marketing bila dia cuba untuk marketkan ikut apa yang orang minta. Contohnya, memang brand dia adalah terkenal dengan orang yang cantik. Yes. Model-model yang cantik, lawa, semua seksi. Tapi all of a sudden, sebab bila orang cakap oh, all body is beautiful lah apa semua tu kan, datangnya benda macam gitu. All size matter. All size meter apa semua kan. Tapi sebab dia tak ada size tu, dia tak ada untuk size dia orang. So dia orang complain. Bila dia orang complain, and apa yang founder tu buat adalah dia Ikut cakap orang-orang semua. If that is not your buyer, your target market, Yes. you don't have to think about that. You tak payah fikir pasal dia. Lain lah kalau target market dia sendiri yang cakap macam tu. Ya, sekarang ni target market dia orang okey. Yeah. Target market dia orang pakai dengan okey. Dah sayang lah. Sebab Yeah. I macam bish. Orang dah pandang tinggi kot kat brand kau ni. Yeah. Dah ada certain dah kat mindset orang tu macam bish. Kalau nak pakai, I kena mindset body I kena macam gini. I kena ada slim. duit, apa semua nak beli. Betul. So
So bila brand dia tu memang dah terkenal sebagai brand yang memang orang yang cantik pakai, model-model yang pakai. Tiba-tiba you buat macam tu, you tukar. So you buang brand you macam tu je. Betul. You tak ada pendirian lah. So Tapi Tak ada for me, consistency. tak ada konsistensi. Kalau I lah kat situ kat I rasa macam apa ni? Dulu I pandang you tinggi lah. Sekarang I macam sama je kau dengan level I sekarang. Sama je dengan dia Sebab tak ada uniqueness kenapa- lagi dah. Yelah, kenapa model tu cantik? Supaya orang yang tak cantik bila pakai Nak rasa jadi. rasa confident macam Macam orang yang model cantik. tu, betul. Tapi kalau you letak model pun tak cantik, and apa sebenarnya mesej yang nak sampaikan? Betul. Dia macam aku pakai pun rasa biasa je. Ha. So nothing special. Ni nothing special dengan produk tu. So benda tu kena main peranan lah sebenarnya. Dia dah faham, dia bukan nak kita cakap sekarang ni macam nak cakap orang punya rupa ke apa. No, maksudnya sekarang this is for branding and marketing. That's Betul. different now. Ada sebab lah, ada sebab. Ada sebab kenapa benda tu penting. Dalam bisnes kecaman tu memang normal. Betul. So korang kena take a risk lah kalau korang build a business. Plus Kan? dia brand yang memang dah besar. Ya. All of a sudden kau nak change kau punya brand macam Masa tu. dia change tu, you faham tak yang every year kita tunggu tau. Dia Betul. buat dia punya show, dia New buat design. dia punya everything right. And then suddenly tiba-tiba one day tu dia change macam itu je. So dia macam dah macam apa ni? Nampak Tolong pelik tak? lah di situ. Lepas tu yang kelakarnya, bila dia ikut apa yang netizen minta kan, dia nama dia orang netizen pula dia yang tak puas hati, Yes, betul sale dia tak? makin drop. kena hentam. Dia dapat kecaman juga. So what's the point? Dia orang jadikan bahan kelakar dia. Ya, betul. And then dia punya sale pun makin drop. And then orang pun rasa macam dia punya brand ni bahan jenaka. Faham tak? Orang boleh ubah pendirian ni macam tu je. So brand ni bukanlah satu benda yang unik. Dia boleh jadi apa-apa je akan datang nanti. Manalah tahu tiba-tiba kan buat kapal terbang pula. Kau orang cakap, buatlah kapal terbang. Biasanya kadang-kadang netizen ni dia tak tengok dia Mamat dia ni kuat ke tak kuat ke dia cakap apa? Betul. Every brand Koyak ada ke komplain. koyak? Betul. Yes. Every brand ada komplain. Tapi macam ni nak handle and stick dengan apa yang you buat. So, kalau you buat benda tu betul lah. Kalau macam tadi yang menipu tu lain lah cerita kan. Itu lain lah. Sampai sekarang lagi tak rasa lagi pun. Aku rasa apa yang patut dia buat kan, dia just create je brand lain untuk target market yang Kena ada target market. Faham Yes. Kalau macam tu boleh. You create another macam- brand untuk buat Macam specific ni for macam kalau korang all tahu size yang meter. online yang sekarang ni online tu dia ada yang untuk normal size dan skinny lain tu. Lepas tu lagi satu tu dia tambah jenama dia lepas tu belakang plus. by siapa. Plus size apa-apa. Dia lain. Preferable. Asing kan tu. Sebab apa? Sebab you nak kena jaga semua benda tu sangat-sangat betul tau. Sebab kalau kita tengok even brand kereta sekalipun untuk kereta bajet Yes. dia akan market lain, dia akan brand lain. Untuk kereta yang mahal dia akan brand lain. Boleh sebut lah macam Toyota, brand mahal dia Lexus. Betul. Still brand yang sama. Still brand yang sama, still under company yang sama, corporation yang sama. Cuma dia keluarkan dua brand beza. Logo beza lah. Tapi untuk different target market. You don't have to be the same brand dan jual kepada semua target market. Dia tak boleh jual untuk semua orang. Yalah, macam Porsche ke apa tu, you tak pernah nampak dia keluar iklan kat TV jual budak lah tu. Dia ada satu website dia sendiri yang memang dia right target market yang akan kalau masuk tu pokok dia orang yang memang nak beli dia orang tunggu budak lah tu. Macam tu lah. So that's the right target market. Focus on target market je. Dia tadi bila korang cerita pasal brand ni penting untuk tengok target market dia apa. Itu adalah sebuah marketing. So brand tu kita nak tarik kepada brand tu. Brand tu siapa? Kena ada identity sendiri. Yes. Sama juga macam kalau talent kan. Okay, talent of course ada yang jenis kopi-kopi, talent lain apa semua kan. So tak adalah unik korang kalau korang kopi-kopi kan. Betul. Tapi biasa Kalau pengalaman biasa tu lah. talent kita panggil apa? Personal branding. Yes, betul. So apa different? Biasanya you nampak. Kalau kat situ kan, sebab diorang boleh copy, buat benda yang sama, tapi dia takkan pergi sama macam orang yang start buat tu. Tapi sometimes ada je yang macam sebab dia dah ada brand, lepas tu dia follow apa yang orang yang awal-awal start tu, tapi dia punya view lagi tinggi daripada yang awal-awal start buat tu. Kan nampak tak beza? Kat situ marketing semua sama. Tapi branding, nama kau. Satu naik seorang macam tu je. Kalau macam Taylor, personal branding dia ni lah cara suara you macam mana, lepas tu cara you sampaikan, tagline you, macam tu lah. Tu kira personal branding jugalah. Cara you make up, sometimes cara you berpakai, Cara you location, berpakai. pakaian dia kan ada beza-beza. Apa tu?
Kalau semua jenis pakai hitam, kalau pakai helmet pun personal branding juga. Yang suka pakai sarung tangan pun Siapa yang suka pakai helmet personal tu? branding. Okey lah. Kalau kita cerita dia kan, kita dah ceritakan pasal good marketing, bad marketing. Okey lah, kalau as media pula, of course ada bahan yang sometimes klien bagi kan. Dia kata okey, I nak design yang macam ni untuk brand I. Sedangkan dia nak minta mahal. Okay. Dia nak minta ni brand ni mahal ni. Tapi bila dia minta design, contoh design yang dia bagi tu adalah design yang murah. Faham tak? Contohlah dia dah buat packaging. Okay. Dia buat packaging daripada brand tu harga mungkin biasa orang jual kat luar dalam RM10, RM20. Tiba-tiba dia punya nak jual dalam 100, 200. Tapi bila bagi dekat you, dia bagi contoh packaging macam bola dalam bekas plastik ke apa semua ke. Macam mana nak bagi dia nampak Macam mahal? ni nak biasanya you akan cakap pada klien. Oh, benda tu kita kena bagi tahu terus terang dekat situ lah. Bila first look kita dah macam tu kan, kita kena bagi tahu as kita ni customer first kali. Sebab kita nak dia faham yang kalau aku tengok brand kau untuk first look pun aku dah nampak murah. So macam mana kau nak jual mahal kan? So dari situ kita dah tahulah, maksudnya kalau kau nak target okay, barang ni RM10 tapi kau nak jual 100, mesti barang tu kena nampak RM100. So banyaklah benda main peranan. Design paling penting lah. Design, packaging barang tu. So dia barang murah, even barang murah still boleh nampak mahal. Tapi dengan ada dua ni penting. Logo dengan packaging. Ke ada lagi? Aku rasa dua ni, kalau bagi aku dua ni adalah paling Penting lah. paling penting untuk first look. Untuk dari segi marketing yang selepas tu dia Content lah pula kan. dia kena konten pula, kena konten yang mahal pula, tak boleh konten yang murah pula. You tak boleh buat konten yang macam mana kita cakap, konten yang yalah konten biasa-biasa. Betul. Yang sekadar macam buat konten ini kecil macam tu, macam joget-joget simple macam tu. You mesti nak kena ada konten yang ada value. Betul. Mesti nak kena ada konten yang kena relate dengan brand tu. Macam kau nak jual satu benda ni kan, packaging botol kau dengan kau nak jual RM100 tapi sama je dengan packaging botol yang produk RM10. So macam mana orang nak bezakan kalau contohlah kau jual produk pemutih kan, kau sapu memang confirm putih. Kalau confirm putih tu lain lah, maksudnya kau nak letak packaging murah, kau sapu memang dah putih. Itu boleh lah kau nak cakap okay, kita tak pentingkan packaging sebab produk kita memang Tapi jadi. adakah orang trust? Itu satu masalah lah. Oh, Kan? dia macam ni lah. Macam, sorry, aku rasa boleh kau bagi ni sebab ni luar negara punya nama kot. Kim K punya apa, dia punya produk lah, skin kot kat silap. Nampak packaging dia macam ni, betul-betul solid colour macam gitu je. Tak ada nama, tak ada apa. Okay. Just dekat kotak dia tu skin. Tapi sebabkan dia Kim K, orang beli. Itu sebab Even brand dia dia. nampak macam, yelah sebab dia punya brand. Sebab nampak macam ni. Sorry to say kalau aku bayar mahal, lepas tu botol, box ke apa semua nampak macam, dia tak bayar. Tapi sebab dia pakai brand dia. Ah. Tapi kalau brand, kau baru nak create brand, Betul. tiba-tiba kau nak buat macam Betul. itu je. Dia lain lah. First orang tak trust. Susah lah orang nak trust. Bukan kata orang tak trust, tapi susah lah orang nak trust. Dia macam LV, Dior, Coach. Kalau design tu buruk, tapi kalau kau pakai di bag dia ke apa kan, orang still LV. Buruk macam mana pun LV. But sekarang I salute one of thing yang nampak ialah apa? Caji yang water tu. Sebab I drink tu, air dia yes for taste orang lain-lain, okay? Tapi sebab bag dia, packaging dia sangat cantik lawa. Dia gitu. punya botol, dia punya cup yang kita dapat tu pun cantik tau. So dia pandai buat Keunikan dia lah. keunikan Pergi dia. tempat lain mana dapat macam tu. Betul. Tak pernah lagi ada macam tu. Tak pernah. Tak. Saya cakap, dia just sekadar, dia macam ni dia cakap, dia customer experience based on packaging. Yeah. Customer experience based on packaging. Kalau certain tempat, customer experience dia based on service dia. Kadang based on apa rasa dia. Tapi dia more kepada packaging dia. Dia punya presentation dia, apa experience customer tu bawa balik packaging apa semua. And kadang-kadang, even orang yang minum kat situ pun minta bag untuk packaging. Yes.
Sebab korang pun tak tahu kadang lah ya apa founder-founder kat luar sana yang nak buat bisnes, kenapa kita selalu biasa cakap okay you punya packaging ni apa semua, kadang-kadang kita suruh apa rebrand dia atau recreate you punya packaging ke apa ke. Sebab apa tahu, you bayangkan you nak buat marketing based on you punya tu semua, you tak tahu customer you dekat luar buat video yang you tak tahu you tak tahu siapa yang akan masuk kedai you, yang akan beli barang you tak tahu dia influencer ke apa ke, suddenly beli buat bodoh-bodoh punya konten ke apa, tiba-tiba meletup ramai gila orang akan beli. Tu dah Free marketing. Ha. Free marketing. Itu nak. Yes. Better for me lah, selalu I advise dekat every client. Better you spend now, you habiskan sekarang, you keluarkan big amount right now, tapi dekat future you akan dapat pulangan lagi better daripada yang you Betul, keluarkan. betul. Faham tak? Sebab benda tu long lasting tau. Sebab you sekarang nak nampak, kita sekarang dekat 2024 ataupun 2023A, so orang semua akan nampak viral, apa yang orang lain ada suka, diorang nak benda tu. So benda tu penting untuk korang yang buat bisnes lah. Jangan nanti cakap orang tu ikut, dia tiru aku punya idea lah apa semua. Tapi dia punya bisnes bagi sebab apa, packaging dia, marketing dia baik. Dia buat sebagai marketing dia. Satu ada kat luar, you punya tak ada. You tak nak keluarkan pun dalam tu. Dah nak keluarkan pun. Walaupun packaging tu you buat dulu, tapi company ni copy you punya, tapi dia ni buat branding, you tak buat branding. So you tak boleh salahkan Takkan dia sama lah. sebab Betul. company lain yang naik, company you tak naik. Sebab apa kita buat branding? Sama je. Dia tak boleh ada one side only and dia tak ada another side. Which is dia kena jalan semua. Dia nak jalan semua ni pula, biasanya memang alasan orang budget lah apa semua kan. No, it's not about budget. It's about if you nak buat, you buat betul-betul. Ya. If you ask me lah kan, kalau you nak buat, you buat betul-betul. Kalau you tak nak buat betul-betul, tak payah buat. Yes. Sebab bisnes ni macam biasa, siapa yang masuk dalam bidang bisnes, korang mesti dah tahu buat bisnes ni confirm dia ada untung rugi dia. Mana yang kalau kau sebisa ni memang saya ada je lah rugi dia, tak ada yang untung terus. No. Kalau untung terus tu, kau nampak dia kejap je. Sekejap je lah. Betul. Dia punya untung sekejap je, dia naik je. Sekejap, betul-betul boom. Lepas tu, tak sampai berapa tu, pop hilang. Sebab sekarang ni bisnes tumbuh macam cendawan lepas hujan. Ini paling penting ini paling penting Okay, branding dengan marketing. Mana yang paling penting untuk sale? For me, branding. Why? Sebab bila you ada nama, bila orang kenal you letak, macam saya cakap previously, apa you letak barang apa pun, berapa harga pun, orang ramai berapa orang akan beli. Seriously. Tapi kalau you tak ada branding, you tak ada nama, orang akan cakap, mana dia jual? Dia aku pergi beli Shopee. Shopee lagi murah. Dia aku pergi beli kat kedai ni sendiri je. Dia jual lagi murah. Dapat benda sama juga. Dia sama. Tapi kalau you ada brand, you ada nama, you ada loyal customer, macam Starbucks. Tak sama je jadi. Cuba kau tukar dia punya tu design ke apa, orang beratus sampai tidur satu malam dekat kedai. That's branding, no? For me, branding is much more important daripada you punya marketing. Sebab marketing bukan yang cakap tak penting. Dia seiring. But much more, dia lagi kuat kalau branding you memang power lah. Hana? For me, both. Sebab kalau you nak ada sales, you kena ada buat promotion. Promotion tu under marketing sebenarnya, bukan under branding. So, you kena buat promotion. Barulah orang beli. Sebab kalau brand you mahal, orang macam alah tak mampu lah, next time lah. Tapi bila you buat promotion, barulah ada orang datang. Tapi bila you tak buat promotion, you buat branding pun still akan ada orang datang. Kalau you location you pelusuk mana sekalipun, kalau benda tu viral, orang akan datang juga. So bagi I, both penting. Kalau macam aku branding dengan marketing, aku akan pilih branding. Sebab bagi aku, marketing macam semua orang boleh buat. Tapi branding untuk engkau betul-betul nak kenalkan brand kau dekat level mana, yang tu tak semua orang boleh buat. Sometimes dia makan masa kan. And branding dia senang untuk grow kalau kau dah ada. Kalau kau tak ada branding untuk kau grow dengan cara marketing dia tak semudah kau dah ada branding.
Ya. So, ada saya kalau biasa klien tanya mana yang paling penting untuk sales? Saya akan tanya dia balik. Apa yang dia nak? Sales untuk apa? Untuk sekarang? Untuk akan datang? Ataupun untuk 5 tahun lagi? So, macam korang cerita ni, semua benda betul. So apa? Okay lah, let's say macam Hana kan. Okay, Hana kata dia nak buat promotion. So, ini sekarang. If sekarang, yes, marketing. Tapi untuk sustainability, nak tak nak, untuk ada sales yang konsisten, it's about branding. So branding dia punya importance is, you boleh letak apa pun orang akan beli. If you ada brand. Marketing you tak payah push teruk sangat macam you push branding. Tapi you boleh buat sales. Sales tu akan ada. So untuk konsisten lama, untuk you boleh grow lama, atau business you boleh sustain, sales tu konsisten, it's all about brand. Media pun ada juga kan, diorang punya brand dan juga Betul. Sebab kalau nak cakap media, macam okey contohlah videographer. Berapa ramai videographer dekat Malaysia ni? And contohlah kalau kau ada nama personal lah, macam aku jual nama aku untuk edit kan. And sampai bila untuk aku akan edit secara bersorangan? Betul. So daripada aku jual nama aku seorang and aku sampai tak menang tangan untuk aku buat benda tu, why not aku fokus dekat brand yang orang tahu tu brand aku and hasil kerja dia sama je macam aku walaupun orang lain yang buat. So macam tu lah. So anda kata nak buat marketing sekalipun, yalah marketing untuk branding kan. Lebih bagus lah branding marketing untuk buat sales saja. Okay, so apa? Sebab marketing untuk branding dia akan menyebabkan you grow tau. Kalau marketing untuk sales saja, you kena consistently buat tapi sometimes ada orang lain boleh beat. Orang akan pilih orang yang lebih pada brand yang dia trust, pada orang yang dia lebih trust, berbanding dengan orang yang walaupun dia consistently buat marketing. So untuk kurangkan marketing pada masa akan datang, Masya. 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 untuk kurangkan bajet ke apa semua usaha untuk marketingkan brand korang tu, ataupun buat marketing untuk sales, untuk sales adalah dengan cara you marketkan branding. Marketing on branding. Focus on branding. So kalau media biasa you akan ambil tak job macam tu like jujur lah cakap, ada je yang klien I reject, ada yang klien reject I sebab dia tak boleh terima apa I cakap. Opinion kita. Okay, dekat sini I suka create safe environment for my client and also me tau. So you nak cakap apa-apa ke you punya opinion, you punya pendapat, dia macam no wrong or right, tak ada salah tak ada apa. Sebab kat sini nanti kat situ lah menunjukkan you punya chemistry untuk you jalankan kerja tu. Bila kalau korang betul-betul lah korang bekerja sama-sama, benda tu yang membantu korang punya two-way communication tau. Sebab kalau you tak boleh terima apa yang cakap sekarang ni, then memang I akan cakap tak apa. So okay, you go and find another team lah yang boleh buat untuk you. Sebab for me, dia macam ni, okay, kau nak macam one of our client previously lah, kau nak kita naikkan kau punya branding, also marketing, tapi dia tak faham market. Dia cakap apa? Marketing lah branding. Marah ayah aku. Aku macam like, okay, dengar je lah dia cakap kan. So kita okay je lah. Lepas tu dia cakap apa? Aku tak faham yang saya nak. Saya bayar tau pun baru. Aku baru buka harga terus tak boleh kurang lagi. Ayat tadi depan dia cakap, saya bayar awak tau. Awak buat je lah apa saya nak. Bayarlah. Bila aku bagi harga tak boleh. Dia macam ni, awak kena faham. Bila awak kerja dengan outsource lain, dia tak sama macam awak hanya bekerja awak sendiri tau. Dia two-way communication. You nak bekerjasama dengan each other. Macam I kurang something, I minta Ana dengan Hana, boleh dengan Hana. So I pun kena faham apa Hana punya opinion, I punya opinion. So kena format each other punya tu lah. So that's the better way lah for me. Faham tak? Kalau at the first place pun dah ada isu, macam mana kita nak trust each other? Kalau baru 2 hari bercinta dah bergaduh, tak payahlah. Tak payahlah, angkat kaki je lah guys. Sama je. Kalau first dating pun lelaki suruh bayarkan, nak split the Tak bill, dah. walk away. Girls, walk away. Oh, ini masalahnya dah kali datang kedai makan dah ni. Dia nak split.
Lelaki tak bayar kan? Well, Bukanlah nak cakap lelaki tu bayar. Ada je time tu bayar. Ya, ada. Dia nak macam tu lah. Compromise. Kalau compromise tak apa no. Tapi kalau yang awal-awal tak ada cakap apa-apa, split bill. first date kita nak tengok wayang kena split bill guys. Tapi Sama ada ni guys. Block terus Mana? guys. Block terus. Walau tak je lah. Macam sejak kata Dengan lah. ex lah. Tak, I pun kena dengan itu. Oh ya ke? Kau dengan siapa? Dia tinggal siapa? Dah cerita. Oh, tak bagi tahu. Dah masuk cerita lain dah. Dia masuk So kalau cerita korang lain, guys. so kalau korang nak tahu cerita dia, korang pergi unsubscribe dia. Subscribe dulu kalau nak tahu siapa. Dekat sini semua yang berilmiah. Komen Berilmiah. tu. Sana Tak, komen for batu. Geram Marketing yang tu marketing. YouTube pun komen for batu. Mampus Shit dah. Okay. So, Ai, korang- kau macam tak luar aje. Korang yang tengok daripada minit pertama sampai ujung ni, kalau korang cakap marketing tu branding, hai. Okay, Korang so tengok balik video ni kali kedua. korang boleh share korang punya Sampai thoughts, faham. korang punya pendapat jugalah dekat comment section, okay? Maybe kita ada salah cakap ke atau Ya, betul. Maybe ada Ataupun daripada korang marketing setuju? and media. Ataupun korang tak setuju? Komen je. Korang nak cerita pasal pengalaman korang dengan marketing agency pun boleh. boleh tak ada masalah. So comment, subscribe, like, semua Share. everything, tag kita orang kat media sosial lain. And follow sebab saya nak dapat 10,000 Yes. followers. Wish us luck. Dia personal dia lah. Yang lain dia punya tu dah. Subscribe sana. Ha, subscribe sana. Nak tahu Comment for batu. Betul. Geram